A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah kita dapat sama-sama lagi pada pagi ini. Terima kasih Wan Fazidah, Rozaidah, Muhammad Zakaria, Nur Halinda Hussein, Maharani Al-Muwari, Muhammad Hasbullah, Dara Isa, Muhammad Iqbal, Pak Long Bikers, Rosidah Ngadul, Nur Aisyah, Aidi RMH, Hanan Dahari, Habsah Suhar, Nur Akilah, Sarah Maktaha, Nur Rimah Intan, Nur Aini, Maryam Ahmad, Azmin Osman, Hawa Karim, Siti Zubaidah Kasim, Fazilah Akmal, Ana Roy, Siti Nurjan, Hamisah Bedu, Sharifah Salwa, dan tak lupa juga kepada seluruh warga Darul Faizin yang menyaksikan secara langsung di Kompleks Islam Darul Faizin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-134, ayat 134 surah An-Nisa. Sebelum tu kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan surah Al-Fatihah ini kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ibu dan ayah kita, guru-guru kita, kaum muslimin muslimat yang masih hidup dan yang telah
meninggal dunia insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, 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 astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT. InsyaAllah kita masih bau wangi sangat ni. Bau apa ni? Siapa masak pagi ni? Alhamdulillah kita masih dapat semak bersama-sama. Dan Allah panjangkan usia-usia kita bila bangun pagi-pagi. Jangan lupa kita salat semat memuji syukur kepada Allah SWT. Puji-puji kita kepada Allah SWT. Nabi SAW sebut salat semat tentang 3 ikatan syaitan. Bila kita tidur ada 3 ikatan syaitan yang ikat kita. Kata Nabi SAW, bila kamu bangun daripada tidur, bila bangun pada tidur, maka fadzakarallah, sebutlah nama Allah. Ingat Allah. Ingat Allah dengan maksud kita memuji Allah. Baca alhamdulillah rabbil alamin. Maka inhalat uqdatun, maka tongkai satu ikatan. Kemudian fa in tawadda, kemudian apabila seorang itu berwuduk, maka inhalat uqdatun, maka tongkai lagi satu ikatan. Fa in shalla, maka siapa yang solat 2 rakaat solat, maka turunkanlah seluruh ikatannya, maka dia akan bangun dalam keadaan segar dan cergas. Seandainya tidak, dia akan bangun dalam keadaan letih dan malas. Tu kenapa kita bangun pagi-pagi baca alhamdulillah rabbil alamin. Bahkan bila kita kata alhamdulillah sahaja, maka Allah akan mengurniakan kita pahala
yang pahala itu memenuhi ruang timbangan mizan. Alhamdulillah tamlaul mizan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pagi ini kita akan tengok ayat ke-134 daripada surah Ali Imran. Tuan-tuan yang siap dengan Al-Quran, Salih Al-Simat, tolong siapkan dengan Al-Quran. Kita sama-sama baca Al-Quran. Salih Al-Simat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 134. Okey. Salih ala sayyidina Muhammad. Dan siapa yang belum ada Quran boleh ambil Quran. Yang dah ada Quran, saya minta kalau tak ada keberatan kepada tuan-tuan untuk kita sama-sama bantu untuk kongsikan video kita pada pagi ini, insya-Allah. Salih ala sayyidina Muhammad, supaya mudah-mudahan ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang lain yang Allahumma salli dapat baca Al-Quran bersama-sama dengan kita, masuk join grup bacaan Al-Quran kita. Salih ala sayyidina Muhammad. Dan Salih ala sayyidina Muhammad dapat istiqamah dengan Al-Quran dan tadabbur Al-Quran bersama dengan kita pada setiap hari, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok, kalau tuan-tuan ada Quran, buka surat 99. 99 surah An-Nisa ayat 134. Siap nak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. In yakun ghaniyan aw faqira fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله يكن الله ليغفر لهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Sadaqallahul Aliyul Azim. Alhamdulillah. InsyaAllah, minta maaf ada tersasul bacaan sikit tadi ni. InsyaAllah dalam salat jemaat kita tengok pada ayat yang ke-134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. Barang siapa yang man kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim man kana yuridu thawab ad-dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia sahaja, maka dia merugi. Kerana di sisi Allah ada pahala di dunia dan di akhirat. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah An-Nisa surah keempat ayat 134. Buka muka surat 649 dalam kitab kita tu pada perenggan yang kedua. Firman Allah Ta'ala. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia sahaja, maka dia merugi. Sallallahu alaihi wasallam. Kerana di sisi Allah ada pahala di dunia dan di akhirat. Artinya, wahai orang yang tidak mempunyai keinginan kecuali dunia, sedarilah bahawa di sisi Allah terdapat pahala dunia dan akhirat. Bila kamu memohon keduanya kepadanya, dan dia akan memberikan kepadamu, mencukupkan dan meluaskanmu, sebagaimana firman Allah Ta'ala. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ السَّرِيعُ الْحِسَابِ. Maka di antara manusia ada yang berdoa, Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada yang berdoa, Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada siksa api neraka.
Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 200 hingga 202. Allah berfirman lagi, Man kana yuridu harthul akhirati nazid lahu fil harthih. Man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, dan akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, maka kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia, dan tidak ada baginya satu bahagian pun di akhirat. Tuan-tuan, dengar ni elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hidup di dunia ni, tuan-tuan, adalah untuk akhirat. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allah jadikan akhirat itu untuk kita, dan Allah jadikan dunia ini sebagai jambatan untuk akhirat. Semua orang tahu, kita semua tahu, salli ala sayyidina Muhammad, bahawa macam itulah keadaan dia. Dalam kitab Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, salli ala sayyidina Muhammad, cerita tentang dia buat gambaran. Ibnu Qudamah dia kata, aku ingin membuat gambaran demikian. Dia kata, hidup dengan dunia dan penduduk dia ni macam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kapal, macam kapal, orang yang duduk atas kapal dan satu pulau. Dia kata, dia buat gambaran macam tu. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu hari dia kata kapal ni berlayar nak pergi ke satu pulau, bawa dia punya apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bawa orang lah atas kapal tersebut. Kemudian kapal ni singgah di satu tempat, singgah di satu pulau. Kemudian pulau tu pula penuh dengan batu-batu permata. Sallallahu alaihi Muhammad. Penuh dengan mutiara-mutiara, batu permata, macam-macam jenis. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada emas, ada perak. Kemudian Allah SWT, di sisi pulau tu pula ada satu kawasan larangan milik raja. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad, kapal ini pun berlayar dan singgah di pulau tu. Maka katalah kapten kapal ini, lalu kapten kapal ini kata dekat orang yang duduk atas kapal itu, dia kata, tuan-tuan, kita akan singgah di sini sehari semalam. Sehari semalam saja kita akan singgah di sini. Maka nampak tak batu permata banyak-banyak tu, harta-harta tu, kutiplah sebanyak-banyaknya. Kutiplah sebanyak-banyaknya. Dan ingat, esok kita akan balik. Kemudian di sana ada satu bahagian daripada pulau tu milik raja. Yang tu kawasan larangan, tak boleh masuk. Diulangi, tak boleh masuk. Ingat, esok kita akan balik. Lalu turunlah tuan-tuan, orang-orang yang duduk atas kapal itu turun beramai-ramai ke pulau tersebut. Bila turun saja, pecahlah kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, dia kata apa? Subhanallah, banyaknya harta, jom kita pergi kutip harta-harta tu. Lalu semua pun pekat-pekat turun, kutip sebanyak-banyaknya, kutip sebanyak-banyaknya. Bila dia rasa penat, dia rasa letih, dia kata apa? Oh, aku tak boleh rehat. Tak boleh, pasal apa? Rugi sangat. Kalau aku rehat nanti, masa aku akan habis. Dan esok dah nak balik dah. Nanti esok masuk balik ke kapal, aku akan rehat secukupnya. Kata kelompok yang pertama ni, dia rasa dia penat, dia rasa letih, namun dia ingat sagi nikmat yang dia akan dapat nanti bila dia ada harta yang banyak tu, dia kata apa? Melupakan keletihan-keletihan dia, melupakan mengantuknya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Allahumma salli alaihi Muhammad, melupakan mengantuknya, melupakan keletihan dia. Dan dia terus duk cari lagi dan kutip-kutip harta yang sangat banyak tu. Kelompok yang kedua, turun-turun dekat dunia. Apa jadi dekat dia, tuan-tuan? Dia terpaku dengan keindahan pulau tu. Dia tengok cantiknya pulau, sungai-sungainya yang indah. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu apa dia buat? Dia mula mengutip-ngutip batu, menyusun-nyusunnya dan membina rumah dia. Membina rumah, ada yang membina rumah setingkat, ada bina rumah 2 tingkat. Sallallahu alaihi wasallam mula pergi mencari benda-benda yang boleh dibuat kain, kemudian dijadikan tirai-tirai yang begitu indah, dicat rumah-rumahnya, bermain dengan anak-anaknya, tidur beristirahat. Ada ketika dan masanya pergi kutip-kutip kulit-kulit siput, tanah-tanah liat. Nah, itu yang dia buat. Kelompok yang ketiga, bila tengok
dekat mana tak tahu yang orang larang tadi ni. Oh, tu dekat situ, kawasan milik raja. Jom kita pergi dekat sana. Oh, dia pun pergi dekat sana, pergi cari, tebuk pagar di pagar istana tu, kemudian masuklah istana tu, bermain-main pula dengan budak-budak istana, bermain-main dengan dayang-dayang istana, lalu ditangkap. Lalu ditangkap, Allahumma salli ala tuan-tuan, lalu Salih Samad dikurung di dalam istana. Sehinggalah bunyi apa tu? Bunyi semboyan, bunyi horn kapal bagi tahu kata, it's time to go back. Masa untuk balik dah. Masa untuk pulang dah. Kelompok pertama, apa? Ya Allah, dah nak balik dah. Rasa macam tak cukup lagi ni. Rasa macam tak puas lagi ni. Tapi tak apalah, nak buat macam mana, sekadarnya lah. Kutip-kutip. Dia pun bawa balik. Kelompok yang kedua, apa? Nak balik dah. Allah, tak sempat nak kutip apa lagi ni. Tak sempat nak buat apa lagi ni. Tak sempat nak buat apa lagi ni. Oh, sibuk. Kemudian baliklah dengan sedikit tanah-tanah liat, sedikit kulit-kulit siput. Kelompok ketiga lagi dahsyat, balik dengan leher mereka dikalungkan. Salih alaihi Muhammad, tanda-tanda orang bersalah. Salih alaihi Muhammad, tanda orang bersalah, tanda orang melakukan kesalahan, tanda bahawa dia telah ditangkap dan sebagainya. Maka baliklah mereka, belayarlah mereka sampai ke pulau yang dimiliki oleh Raja yang Agung. Bila sampai mereka disambut, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Semua pekat dah balik dah. Lalu mereka disambut, diraikan dengan penuh kerakyaan. Lalu subhanallah, Raja pun bawa mereka duduk dalam majlis yang besar. Lalu dia bertanya, mana dia harta-harta milik kamu ni? Kelompok pertama pun bawa lah harta-harta yang begitu banyak. Tahniah, kamu jadi orang yang kaya. Kamu nampak tak istana-istana yang cantik tu? Itu milik kamu. Itu makanan-makanan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya sebab makanan-makanan yang istimewa, itu milik kamu. Kamu jadi orang terhormat pada hari ini. Kelompok pertama. Kelompok kedua, bawa mai kulit-kulit siput. Ini saja yang kamu bawa, celaka kamu hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu tak tahukah, Salih Muhammad, apa yang Allahumma salli ala Muhammad? Bukankah kamu bersama dengan orang yang pertama tadi ni? Salih ala sayyidina Muhammad. Bukankah kamu belajar dengan orang yang sama? Oh, kamu belajar pula. Bukankah dia belajar, saya pun sebut. Bukankah kamu pergi bersama dengan orang yang pertama tadi ni? Ya, salih ala sayyidina Muhammad. Salih ala sayyidina Muhammad. Bukankah kamu telah diperingatkan bahawa kamu akan balik dalam tempoh satu hari? Ya, kami telah peringatkan. Saya cakap, habis kenapa dengan kamu? Kami dilalaikan dengan keindahan tempat tu. Kami berseronok dengan tempat tu. Tempat itu sangat cantik. Tempat tu tengah indah. Kami lalai dengan tempat tu. Celaka kamu hari ini. Pergi kamu daripada sini. Maka mereka menggigit jari mereka. Tanda mereka menyesal. Kelompok ketiga lagilah bawa balik dengan kalung-kalung. Celaka kamu. Dikutip kamu tak mau kutip. Tapi cari. Sekarang pengawal tangkap mereka. Dan lemparkan mereka. Tuan-tuan, demikianlah gambaran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tentang keadaan kita waktu kita hidup dekat dunia ni. Tuan-tuan, simple, tapi demikianlah keadaannya. Allahumma salli ala Muhammad. Demikianlah keadaannya. Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Kenapa jadi demikian? Tuan-tuan, ada orang yang bersungguh-sungguh dengan dunia dia untuk akhirat dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dunia ni, tuan-tuan, adalah bekal akhirat. Tempat yang Allah bagi dengan tempoh yang begitu singkat untuk kebahagiaan yang terlalu jauh dan terlalu besar nanti di akhirat. Tuan-tuan faham tak Ustaz Jamal? Betapa hebatnya Allah ni. Allah bagi dekat kita umat Nabi Muhammad SAW ni, tuan-tuan, hanya tempoh yang pendek. Nabi kata, umur umatku baina sitin ila sab'in. Di antara 60 ke 70 tahun sahaja. Allah sebab tu umur umat Nabi Muhammad SAW. 60 ke 70 tahun dia. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata hanya sedikit saja yang melepasinya. Hanya sedikit saja yang lepas 60-70 tahun. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Tapi tuan-tuan boleh bayang dalam tempoh sedikit ni, inilah yang kita akan membawa bekal dengan tempoh yang begitu panjang di akhirat. Di syurga Allah, kita akan hidup dekat sana selama-lamanya. 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 Sampai bila-bila. Allah sebut dalam Quran, wal akhiratu khairun wa abqa. Sungguhnya akhirat itu khair, lebih baik, wa abqa, dan kekal. Sallallahu alaihi wasallam.
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Selama-lamanya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Selogiknya tuan-tuan, kalau kita nak pergi duduk di satu tempat itu yang tempoh yang begitu lama, preparation kita pun lama. Tapi nikmat Allah bagi dekat kita umat Nabi Muhammad SAW ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad tuan-tuan, persediaan yang begitu sedikit untuk tempat yang begitu lama. Sebab apa? Sebab seluruh daripada urusan kehidupan kita, kita boleh convert kepada ibadat. Seluruh urusan kehidupan kita, kita convert kepada ibadat. Ada orang dia nak dunia saja, macam kelompok yang kedua tadi ni. Dia nak dunia saja, sallallahu alaihi Muhammad. Dia pulut, dia tak pandai macam mana nak jadikan dunia dia tu habuan akhirat dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Awak tak boleh ke nak pergi kerja? Siapa kata tak boleh? Kerja kita tu satu ibadat. Tak bolehkah kita nak berkeluarga? Siapa kata tak boleh? Jadikan keluarga kita itu satu ibadat. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sebut. Tuan-tuan sebut apa yang tuan-tuan nak kat dunia ni? Tuan-tuan nak apa? Nak apa ni, kenderaan. Nak kereta. Bahkan Ferrari sekalipun. Sallallahu alaihi wasallam. Ada orang nak beli Ferrari. Bahkan Ferrari sekalipun. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Ferrari pun boleh jadi bahagian akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Ubahkan kenderaan kita tu supaya kenderaan tu boleh tolong kita ke akhirat. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan nak kaya kehidupan, kaya dalam kehidupan, boleh ubah kekayaan tu supaya boleh jadi bantang kepada tuan-tuan di akhirat. Tuan-tuan nak anak yang ramai, jadikan anak-anak itu bahagian akhirat. Tuan-tuan nak rumah besar, jadikan rumah besar itu bahagian untuk akhirat. Tak ada salah untuk memiliki dunia, tetapi macam mana kita nak jadikan dunia kita tu habuan untuk akhirat. Allahumma salli alaihi. Ada orang dia nak harta, tapi harta dia setakat dunia saja. Ada orang nak kenderaan, kenderaan dia setakat dunia saja. Nak motor besar ke, sallallahu alaihi wasallam, nak apa-apa benda ke, apa saja, dia berhenti setakat dunia. Allah tak mau. Yang ni orang rugi, kata Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam tuan-tuan. Kita nak apa? Kita nak seluruh daripada urusan dunia kita boleh menolong kita di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, saya nak pesan pada diri saya nak pesan kepada tuan-tuan semua. Tuan-tuan, niat segala perbuatan kita kerana Allah. Niatlah perbuatan kita semua kerana Allah SWT. Saya bermesyuarat dengan staff-staff saya, dengan partner saya, sallallahu alaihi wasallam, yang buat Faizinville ni. Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli. Ada beberapa lot lagi yang berbaki, tak sampai. Saya ingat dalam Allahumma salli lebih kurang berapa belas lot saja yang berbaki daripada 59 lot yang kita buka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita buka untuk jualan tu. Tuan-tuan, Allahumma salli, dan disebabkan permintaan yang begitu banyak kepada lot-lot kecil ni, maka ada beberapa lot besar yang saya kecilkan. Jadi kalau tuan-tuan yang berhajat untuk masih berhajat untuk memiliki lot-lot tanah, sebab hari tu dah habis dah lot-lot kecil, semua tinggal lot-lot besar je. Tuan, tanah dekat Faizinville yang kita buat tu, dalam kawasan madrasah Ma'had Darul Faizin Melaka tu, kita dah buka balik. Ada lebih kurang 12 lot kecil yang kita ambil daripada lot-lot besar tu, kita buat bagi dia jadi lot-lot kecil. Tuan-tuan, saya sebut dekat staff saya sebut dekat partner saya, sallallahu alaihi wasallam, buat kerja kerana Allah. Kita buat ni, kalau Allah nak bagi habuan dunia kat kita, kita kata alhamdulillah. Tapi kita buat ni, buatlah kerana Allah SWT. Tak ada, Allah tak kata tak boleh kepada orang-orang yang nak kaya dalam dunia. Tak. Allah bagi kekayaan dekat kita. Tapi Allahumma salli alaihi wasallam, tuan-tuan, biar kekayaan kita tu boleh tolong kita sampai ke akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Niat kerana Allah. Jadikan semua urusan kehidupan kita tu kerana Allah SWT. Ubah niatlah ni. Tuan-tuan yang kerja, hari ni juga ni, malam ni, pagi ni, yang kerja, yang sagi nak pergi kerja, yang sagi nak pergi kerja, yang mungkin dah kerja dah 10 tahun, yang mungkin dah kerja dah 20 tahun. Tuan-tuan, tolong niat dalam hati pagi ni, ya Allah, aku nak kerja ni kerana Allah. Ya Allah, aku nak kerja ni kerana Allah. Bila tuan-tuan niat nak kerja kerana Allah, yang pertamanya Allah akan bagi barakah.
Yang keduanya, Allah akan jauhkan kita daripada perbuatan maksiat. Kerana kita tak akan sanggup untuk buat maksiat bila kita niat perbuatan ataupun kerja kita itu kerana Allah. Yang ketiganya, Allahumma salli alaihi wa sallam, dia akan jadi habuan akhirat kita. Allahumma salli alaihi wa sallam. Pekerjaan kita tu akan jadi habuan untuk akhirat. Tuan-tuan yang dah berkahwin, mungkin ada yang berkahwin 10 tahun, mungkin ada yang berkahwin dah 20 tahun, 30 tahun. Bahkan mungkin ada yang berkahwin, Allahumma salli alaihi wa sallam, 6 bulan. Tuan-tuan, salli alaihi wa sallam. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wa sallam, tuan-tuan, mula hari ini, kalau hari itu kita belum niat kerana Allah, mula hari ini, ya Allah, aku berkahwin ini kerana Allah, ya Allah. Aku berkahwin kerana-Mu, ya Allah. Salli alaihi wa sallam. Dan apabila kita niat urusan kita kerana Allah, Allah limpah barakah, Allah jauhkan daripada maksiat, dan dia akan jadi bahagian untuk akhirat. Tuan-tuan, Allah SWT, ingat ni, saya pesan kat diri saya pesan kepada tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, tuan-tuan, kita buat semuanya kerana Allah, Allah tolong. Tak ada satu pun yang kita buat dalam hidup kita, semua kerana Allah, semua kerana Allah. Tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan buat kerana Allah, Allah akan bagi dunia kat tuan-tuan. Jangan risau. Tuan-tuan cari akhirat, Allah bagi dunia percuma dekat tuan-tuan. Allahumma salli alaihi. Saya dah ingat saya cerita pasal tiang lampu tu. Itulah kisah dia. Allahumma salli alaihi. Tiang lampu, kita berjalan pergi dekat bawah tiang lampu. Tiang lampu, salli alaihi wasallam, lamp post tu, ada lampu di atas dia, kita berjalan pergi dekat tiang lampu tu. Berjalan pergi dekat tiang lampu tu. Selagi kita berjalan ke tiang lampu, tuan-tuan tengok ada bayang di belakang ni. Bayang tu akan memendek sampai kita duduk di bawah lampu tu. Bayang tu duduk di bawah tapak kaki kita. Tapi apabila kita berpaling keluar daripada bayang, daripada cahaya lampu, maka kita berjalan keluar daripada cahaya lampu tu, apa yang akan berlaku? Cahaya tu makin manjang, seolah macam kita makin mengejar, akhirnya kita keluar daripada cahaya lampu tu dan kita duduk dalam kegelapan. Hilang cahaya lampu tersebut. Demikianlah ibarat kita dengan dunia. Selagi kita duduk mencari akhirat, kita menuju pada akhirat, kita bergerak pada akhirat, kita cari akhirat, tuan-tuan tengok dunia akan mengejar kita. Dunia akan ikut kita. Sampai ke tahap tuan-tuan duduk di bawah lampu akhirat tu, bawah lampu agama tu, dunia duduk bawah tapak kaki kita. Kita yang kontrol dunia. Tak payah risau. Allahumma salli alaihi wa sallam. Kemudian bila tuan-tuan patah balik, tuan-tuan cari dunia, tuan-tuan tengok akhirat, tuan-tuan tengok dunia makin menjauh daripada kita. Dunia makin memanjang, bayangan dia makin memanjang. Kita mengejar bayang tu, sampai satu hari kita tak jumpa bayang tu, yang kita jumpa ialah kegelapan. Langsung hilang akhirat. Gambaran yang sangat hebat tuan-tuan tentang dunia dan akhirat. Sebab tu tuan-tuan, tak payah tinggal dunia. Tak ada siapa suruh pun tinggal dunia. Tapi seimbangkan dunia dengan akhirat. Jangan sampai tertipu, jangan sampai terleka. Sampai kita ke tahap Allahumma salli alaihi wasallam, tuan-tuan, terlupa langsung untuk akhirat. Tuan-tuan, mula hari ni ingat. Ni, salli alaihi Muhammad. Nak minum pun, bismillahirrahmanirrahim. Niat minum kerana Allah SWT. Nak mandi pagi tadi pun, Allahumma salli alaihi, niat mandi tu kerana Allah SWT. Sagi nak pergi kerja, niat nak pergi kerja dengan Allah. Isteri yang duduk di rumah nak masak untuk suami, salli alaihi Muhammad. Ikutlah, ada suami yang diet ke apa, nak buat apa pun, seimbang tuan, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, salli alaihi Muhammad. Nak ada yang nak keluar jogging lagi, ada yang nak keluar kayu basikal lagi, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat buat semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan cari akhirat, dunia akan bergolek mai cari tuan-tuan. Tuan-tuan cari dunia, tuan-tuan akhirat akan lari daripada tuan-tuan. Jadi kalau siapa buat kerana akhirat, dunia akhirat dia akan dapat, dunia dia akan dapat. Dia buat satu kerana dunia, dia akan dapat dunia, tapi dia akan hilang akhirat. Allah sebut dalam Quran surah Asy-Syura ayat 42, surah 42 ayat 20, Allah berfirman, Allahumma salli alaihi wasallam, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, yakni sekarang ni, kehidupan sekarang ini duniawi, maka kami akan segerakan baginya dunia itu.
salli ala sayyidina Muhammad, bagi apa yang kami kehendaki, bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka Jahannam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Salli ala sayyidina Muhammad. Itu surah apa tu? Bukan. Salli ala sayyidina Muhammad. Bukan, surah Al-Isra. Salli ala sayyidina Muhammad. Surah Asyura yang kita baca tadi ni, surah Al-Isra. Boleh Allah sambung lagi dalam surah Al-Isra tu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh, sedangkan dia orang mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya akan dibalasi dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabb-Mu, dan kemurahan Rabb-Mu itu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Nabi SAW bagi gambaran kat kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan takut dengan dunia. Jangan takut dengan dunia. Allah bagi dekat kita obstacle sikit-sikit. Biasalah, tuan-tuan. Kadang-kadang Allah nak bagi kita ingat dekat dia. Kami hidup berniaga ni pun macam-macam lah, tuan-tuan, perangai orang. Kan Allah SWT, kita nak buat madrasah ni pun macam-macam. Buat baik pun macam-macam. Berniaga pun sama. Salih ala Muhammad, tuan-tuan. Nah, bila kita duduk berniaga ni, ada saja obstacle dia. Ada saja halangan dia. Jangan kata, oh kalau ada halangan tu tanda tak berkat. Belum tentu lagi, tuan-tuan. Salih ala Muhammad. Kadang-kadang Allah bagi halangan-halangan dalam perniagaan tu dua sebab. Yang pertamanya, sebab kita ni sentiasa menghargai dia. Sentiasa mengingati Allah. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita berniaga je masuk, berniaga je masuk, berniaga je masuk, berniaga je maju, berniaga je maju. Tak handsome, tak apa, janji kaya. Jadi Allah SWT, bila berniaga maju, apa yang akan jadi? Kita akan makin jauh daripada Allah, makin jauh pada Allah, makin jauh pada Allah. Maka tuan-tuan, Allah SWT ala Sayyidina Muhammad, maka Allah bagi dekat kita ni obstacle dalam perniagaan kita ni, halangan-halangan dalam perniagaan kita, dalam kelakuan, dalam keadaan apa yang ingin kita lakukan. Sebab apa? Supaya kita ni sentiasa angkat tangan ingat pada Allah. Setiap jadi satu, ya Allah tolong. Setiap jadi satu, ya Allah tolong. Allah akan bagi, tapi tunggu saat Allah akan bagi dalam keadaan kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan cantik macam tu. Kalau Allah muslimat, tuan-tuan, Allah muslimat, kalau kita dapat mudah saja, kita akan dapat endingnya, kita akan dapat. Tetapi kita dapat dalam keadaan kita langsung tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak best kan macam tu. Yang keduanya pasal apa? Allah bagi obstacle dalam apa yang nak kita buat. Salih ala Sayyidina Muhammad, termasuk dalam perniagaan kita. Sebab apa, tuan-tuan? Perniagaan dan pekerjaan kita. Supaya Allah nak kita menghargai apa yang kita dapat. Satu yang kita dapat dengan susah payah, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka Allahumma salli ala Muhammad, kita akan menghargainya. Kita akan rasa, kita akan appreciate. Salli ala Sayyidina Muhammad, dan kita akan bersyukur. Syukurnya lebih tinggi. Kesyukuran lebih tinggi. Dapat ya Allah, ya Allah, ya Allah, tiba-tiba dapat alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Tapi kalau saya mudah-mudah dapat, tengok hasil daripada kejayaan aku, hasil daripada kekuatan aku, hasil daripada kecerdikan aku, kepandaian aku. Allah sebut dah benda ni dalam Quran. Jadi apa? Dia akan jadi istidraj. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, kita kena apa? Allahumma salli, kita kena jangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad terlalu obses. Dengan kita, Allah mengatakan kecerdikan dan kepandaian akulah ni segala-galanya. Maka tu Allah SWT ingat tu. Dan Allah SWT. Maka sehingga Allah, Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita tentang keindahan dan keseronokan syurga ni. Dan kedahsyatan neraka ni, kata Nabi SAW. Sehingga orang yang mendapat kenikmatan sepanjang hidupnya, duduk dalam kenikmatan sepanjang hidup dia. Keseronokan sepanjang hidup dia. Lalu dipanggil dia di padang mahsyar, dipanggil di akhirat kelak, dan dia diberi celupan dalam satu celupan daripada celupan neraka. Hanya satu celup neraka, celup saja neraka. Kemudian ditanyakan kepada dia, pernah tak kamu merasakan kenikmatan dalam hidup kamu? Dia kata apa? Sungguh aku tak pernah merasa kenikmatan dalam kehidupan aku. Anda boleh bayang tak keadaan dia? Ada seorang lagi, dia duduk dalam kesengsaraan sepanjang kehidupan dia. Kesusahan, kesengsaraan, sebagainya dia hadapi dalam hidupnya. Kemudian diberi satu celupan daripada celupan syurga. Satu celup saja daripada syurga. Maka subhanallah, tuan-tuan, Allah SWT,
Lalu ditanyakan kepadanya, apakah kamu pernah merasa kesusahan dalam kehidupan kamu? Tak pernah, ya Allah, tak pernah. Demikian gambaran, tuan-tuan. Kalau macam tu keadaan dia, tuan-tuan, apa ada dengan dunia ni? Sehingga Nabi SAW memberikan gambaran, dia kata, kalaulah dunia ini nilai dia sebelah sayap nyamuk je. Kalaulah dunia ni nilai dia sebelah sayap nyamuk saja, dan Allah tak akan bagi rezeki kepada orang kafir. Tapi pasal apa yang Allah bagi rezeki pada orang kafir? Pasal apa orang yang engkar perintah Allah pun dapat rezeki? Sebab apa? Sebab dunia ni tak ada nilai. Tak ada nilai di sisi Allah. Walaupun seberat sayap nyamuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, kalau orang kafir pun Allah bagi rezeki, pasal apa orang Islam takut dengan rezeki? Pasal apa? Nak hidup lagu mana Ustaz? Nak makan apa Ustaz? Nak apa Ustaz? Nak macam mana Ustaz? Ni macam mana keadaan ni Ustaz? Pasal apa takut sangat dengan rezeki ni? Kalau orang kafir pun boleh dapat waktu ni, pasal apa kita orang Islam Allah tak bagi? Salih Isman. Bukan dengan maksud usahalah, ikhtiar. Allah akan bagi. Dan Allah tak suruh pun tinggal akhirat. Allah tak suruh pun tinggal dunia. Dah, carilah dunia, tapi jadikan dunia itu bekal untuk akhirat kita. Lagi sekali saya nak sebut, nak kaya tak salah, tapi jadikan kekayaan kita itu bekal untuk akhirat. Nak ada rumah tak salah, jadikan rumah itu untuk akhirat. Nak ada kenderaan tak salah, jadikan kenderaan itu untuk akhirat. Apa saja yang kita ada kat dunia, jadikan dia bahagian akhirat. Bagi anda, dunia akan datang bergolek untuk tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau, sikit pun jangan risau. Saya pesan kat anak-anak tahfiz saya macam tu lah. Kamu takut apa? Salih Jumat, ada orang yang nanti kalau Salih Jumat belajar tahfiz, nanti nak kerja apa? Nak makan apa? Makan nasi lah kita kata, makan apa lagi? Salih Muhammad, ustaz-ustaz yang mengajar tuan-tuan, daripada kecil sampai besar. Bukan kecil umur, tapi Salih Muhammad kecil badan sampai besar badan. Sampai nak kena diet lah pula. Kan? Cari time PKP baru boleh buat diet. Pasal apa? Pasal time kuliah mengajar, orang pekat jamu makan, raja bagi makan. Saya semat, tak ada kereta, naik kereta. Ustaz, Ustaz pakailah kereta ni, kereta saya ni. Ustaz tu ni, saya depositkan kereta, Ustaz bayar, Ustaz beli ni kereta ni. Pasal apa? Saya nak tumpang. Pahala tayar duk berjalan tu. Ada orang tuan-tuan dulu, saya semat, bagi kereta kat Ustaz. Dia tak boleh mengajar. Dia ada kekayaan, dia ada harta. Dia ambil kereta sebiji Ustaz ambil kereta ni, Ustaz pilah mengajar. Lepas tu nanti minyak Ustaz jangan. Nak ambil kad ni, Ustaz guna minyak, Ustaz claim. Ustaz ni, pergi. Salih Semat. Allah Semat, Ustaz guna je. Salih Semat. Pakai kad ni, minyak. Sebagainya. Instrumen tak payah. Nanti road tax, tiap tahun saya bayar. Dia pandai cari pahala. Dia tak boleh mengajar. Ustaz nak pergi mengajar, pergi Ustaz, guna kenderaan tu. Ustaz nak pergi mana? Ustaz guna. Ustaz nak pergi TV, Ustaz nak pergi radio, Ustaz buat. Saya nak tumpang pahala dia. Ni orang yang ada kenderaan dan dia manfaatkan kenderaan dia untuk akhirat. Salih Muhammad tuan. Allahumma salli Muhammad. Makan apa? Makan nasi lah. Kata. Oh, nanti kalau hafiz Quran ni nak makan apa? Nak hidup lagu mana? Hidup macam orang lain lah. Salih Muhammad tuan. Bakalan ni lagi lah tuan-tuan sekalian masa Jumaat. Jadi tuan-tuan, jangan. Ustaz pun sama. Salih Jumaat pergi kita nak mengajar ke, kita nak apa semua. Bukan matlamat kita untuk abang dunia saja. Tak. Kita semua ni abang akhirat. Biar Allah bagi. Letih, takut letih nanti. Takut letih. Pergi ke akhirat, tengok kuat ada pahala. Tengok ustaz-ustaz pun tak ada pahala. Pasal apa? Dulu, anak sangat abang akhirat, dapatlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, Ibn Jarir mengatakan bahawa makna ayat ini, man kana yuridu thawabad dunya, barang siapa yang menghendaki pahala dunia saja, ialah bahawa di antara orang-orang munafik yang menampakkan keimanan bertujuan untuk itu, fa indallahi thawabud dunya, maka di sisi Allah ada pahala dunia, iaitu harta rampasan perang dan lainnya yang mereka peroleh bersama kaum muslimin, wal akhirat, dan akhirat yang di sisi Allah terdapat balasan akhirat, iaitu hukuman yang dipersiapkan bagi mereka yang di neraka jahanam. Ibnu Jarir mengatakan ayat tersebut seperti firman-Nya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita
ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Tak apa, nak ambil lah. Dan mereka di akhirat itu tidak akan dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Tak rugi, tak dapat semua apa yang kamu nak untuk hidup di dunia ni. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surah Hud, surah 11 ayat 15-16. Kata Syekh Syekh Muhammad Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, kitabnya Penawar Bagi Hati, kata berapa ramai orang yang tertipu dengan dunia. Dia tertipu dengan dunia, dia cari dunia dia dengan harapan dia menyimpannya untuk ahli keluarganya. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan apabila dia mati, dia langsung tak ada bekal ke akhirat. Sedangkan Allah berfirman, ahli warisnya telah tertentu pun rezeki dia. Sallallahu Muhammad. Tuan tak faham nak maksud dia. Maksud kita, saya kira aku nak himpun ni apa? Untuk anak aku. Aku himpun ni untuk apa? Untuk cucuku. Himpun sebab untuk keluarga aku. Lalu Ustaz Syamad tuan-tuan, tiba-tiba dalam keadaan dia tu himpun, puk dia mati. Untuk dia tak himpun. Untuk akhirat dia tak ada. Sebab apa? Sebab dia sibuk menghimpunkan untuk waris dia. Walhal waris dia ada dah bahagian dia. Waris dia akan ada bahagian dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam tu keadaan dia. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi tuan-tuan, tu orang tertipu. Tidak diragukan lagi bahawa ayat ini maknanya sangat jelas. Adapun tafsiran Ibn Jarir ayat pertama dengan tafsiran kurang tepat. Sebab firman Allah Ta'ala, fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah, maka di sisi Allah ada pahala di dunia dan di akhirat, jelas menunjukkan adanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Dalam arti kedua-duanya sama-sama ada di tangan Allah. Maka wahai orang yang berkeinginan terbatas, jangan kamu berkeinginan dunia saja. Sebaliknya, hendaklah keinginanmu tertuju dalam mencapai sasaran-sasaran luhur di dunia dan di akhirat. Kerana tempat kembali semuanya itu adalah Allah yang memegang manfaat dan mudarat di tangannya. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang hak selain dia. Dia telah membahagikan kebahagiaan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat di antara kamu. Dia membahagikan dengan seadilnya di antara kamu, di antara mereka, dalam apa yang dia ketahui tentang siapa yang berhak di atas ini dan siapa yang berhak atas itu. Oleh kerana itu Allah berfirman, wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wallahu alam. Insya-Allah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita faham dah apa yang Allah maksudkan insya-Allah dalam ayat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita jadi orang tu. Inilah pentingnya tuan-tuan, disebut sebagai apa? Peringatan. Kalau orang tak peringat kita, kita lupa, kita lalai tuan-tuan. Kita lupa. Sallallahu alaihi wasallam. Biar peringat tu selalu tak apa. Allah pun berulang-ulang sebut benda dalam Quran. Sallallahu alaihi wasallam, nak cari dunia boleh, tak salah cari dunia. Tapi cari dunia untuk bahagian akhirat. Jangan cari dunia saja tapi terhenti ke akhirat. Tapi akhirat tak dapat. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahniah Maimanah. Tengok Maimanah tengok dia buat apa. Salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah diberi guna kenderaan selama 4 tahun kerana kawan itu pergi cuti belajar di luar negara. Bayaran ansuran, insurans dan road tax kawan tu bayar, alhamdulillah. Anak-anak dia semua berjaya. Tu kesan dia. Allah tuan-tuan, kalau dia ada kelebihan rezeki, dia nak tak ada apa, sayang kadang-kadang punya banyak biji rumah, kereta kat rumah. Ada kawan saya seorang, Allah takdirkan, ni kelebihan rezeki Allah bagi dekat kawan saya tu. Salih Sumandan. Dia pergi khutbah satu hari. Kemudian Allah SWT dalam khutbah, selepas khutbah tu, ada seorang tu pergi jumpa dengan dia. Dia kata, Ustaz, saya sangat tersentuh dengan khutbah Ustaz tu. Alhamdulillah, tak apalah, Ustaz SMA apa semua sebagainya. Dan akhirnya jadi, satu hari dia kata apa? Ustaz mailah ke rumah saya. Dia pun pergilah ke rumah dia, Ustaz SMA. Pergi ke rumah, dia kata hari tu, Ustaz, ni saya ada 4 biji kereta ni. 4 biji kereta ni. Ustaz SMA, saya bukan boleh pakai semua. Ustaz pilih yang mana satu Ustaz nak pakai. Ustaz ambil, saya bayar instrumen dia, saya bayar road tax dia, saya bayar minyak dia. Ustaz gunalah. Tuan-tuan, Allahumma salli. Menangis Ustaz tu. Salih sebab menangis Ustaz tu. Dia kata Allahumma salli.
Yang mana satu dia kata apa? Tengok ada mestis biji, rasa macam nak ambil mestis. Tapi tak gamak. Ambil kita mesti kita akan ambil yang paling murah sekali. Tapi tak, dia tak bagi yang paling murah tu, dia bagi yang pertengahan tu. Nak cerita ada orang macam tu. Ada orang sebab dia nampak ganjaran dia nampak apa sangatnya mungkin RM1,000 ke RM2,000 sebulan salat semak yang dia peruntukkan dengan dia berjalan. Allah tuan-tuan, sebulan berjalan 10,000 kilometer tuan-tuan. Waktu time bukan PKP lah. Waktu PKP ni tak ada. Kereta saya tu sebulan berjalan 10,000 kilometer tuan. Salat Muhammad. Mileage naik 200,000 sat Bila berjalan dia rosak lah tuan. Sekali dia rosak tayar lah, sekali dia rosak tu, dia rosak ni. Macam-macam lah. Tapi nak buat macam nak tanggungjawab, nak kena buat. Subhanallah, kalau lah orang nampak lah betapa besar ganjaran yang mungkin Allah SWT berebut orang nak buat tuan-tuan. Tapi orang tak nampak. Sayang, simpan di rumah, stok kereta banyak-banyak susun. Allah SWT tuan. Jadi contohlah tu salah satu contoh dia. Macam banyak-banyak lagi tuan-tuan, cara-cara macam mana kita nak manfaatkan dunia kita tu kepada akhirat kita. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah saya SWT mohon ampun dan maaf seandainya ada sebarang terkasar bahasa, tersilap bicara, insyaAllah dan jadi kebaikan sebaiknya. Terima kasih juga kepada Zalilah Sapuan, Idah Nadia, Haliza Mukhtar, Azmi Kasib, Zarifah Zainal, Nurul Ifah Mazalan, Asri Ismail, Panjang Edi, Zainon Majid, Zahra Hussein, Pak Long Bikers, Akbal Adnan, Harhab, Masita Abdul Rahman, Liza Amani, Nurkia Bakar, Atih Zana, Nazirah Subari dan semua sahabat-sahabat Usratuna yang saya kasihi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.